Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam kelas pengajian hari Jumaat kita. Biasanya kita akan bergile-gile selang satu minggu kelas di antara kitab Talbisu Iblis dan juga kitab Hilyah Talib Al-Ilm. Cuma pada malam ini kita ada permintaan ataupun request khas daripada pihak penganjur iaitu Nurul Islam Akademia untuk kita berkongsi ataupun saling memperingatkan tentang 10 malam Ramadan yang akhir yang akan tiba menjenguk kita lusa sahaja. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara tentang topik ini. Semoga dia boleh menjadi muhasabah bersama buat saya dan juga hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pejam celik. Hari ini kita sudah menghabiskan 18 hari kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau tanya pada saya seakan-akan tak percaya ataupun tak perasan kita ni sudah hampir memasuki 1/3 akhir bulan Ramadan. Saya masih lagi merasakan sebenarnya kita masih berada dalam minggu yang pertama, baru nak masuk minggu yang kedua. Begitulah perasaan saya sebenarnya. Tetapi bila tengok semalam, bila mana MHI TV3 menghubungi saya untuk program Nuzulul Quran, baru saya macam terdetik dah 17 Ramadan. Ya Allah, sangat-sangat pantas hari-hari berlalu. Dan sekejap sahaja lagi tetamu kita yang istimewa ini akan berlalu meninggalkan kita. Macam mana perasaan kita semua? Adakah kita gembira bila mana Ramadan akan berlalu pergi? Ataupun kita rasa biasa-biasa sahaja? Ataupun kita rasa sedih kerana bulan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ini akan pergi meninggalkan kita? Itu semua antara kita dengan Allah. Itu semua kita tanya diri kita masing-masing. Perasaan kita hanya diri kita dan Allah yang Maha mengetahui. Apapun, hampir 2/3 Ramadan kita telah lalui. Bagaimana diri kita, bagaimana keadaan kita bila mana kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Tadi ketika saya berbuka puasa, ada bersembang dengan beberapa sahabat, ada bersembang dengan beberapa orang yang menceritakan keadaan rakan-rakan mereka di tempat kerja ketika bulan Ramadan. Saya sungguh terkejut bila mana diceritakan banyak lagi sebenarnya anak-anak muda Islam kita, orang-orang Islam kita yang di ofisi-ofisi diceritakan itu, banyak yang sebenarnya tidak berpuasa dengan sengaja. Maksudnya bukan kerana keuzuran. Ada yang berani untuk nak merokok di siang hari bulan Ramadan. Ada yang tidak segan silu untuk makan dan minum di tempat kerja. Sedangkan mereka itu anak muda Melayu Muslim, lelaki yang tidak nampak ada sebarang keuzuran. Jadi terkejut bila dikatakan golongan sedemikian ramai sebenarnya. Dan kita ni subhanallah berada dalam kelompok yang kita seharusnya bersyukur sebab kelompok kita, masyarakat sekeliling kita, semua mereka yang insya-Allah berpuasa dengan baik, yang berusaha untuk nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Itulah faedah daripada kita berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah sekadar bulan untuk nak kita lapar dan dahaga. Bukanlah bulan yang kita bersahur pada pagi hari dan kemudian setelah berbuka kita kembali kepada nature asal kita. Bulan Ramadan yang telah Allah wajibkan ke atas kita sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah kami fardukan, kami wajibkan ke atas kamu berpuasa itu sebagaimana umat-umat terdahulu
Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Bila kita sebut pasal takwa, takwa ini adalah satu perasaan yang mana menghalang antara kita dengan maksiat, yang menghalang antara diri kita dengan api neraka. Takwa itu diambil daripada kalimah wiqayah, iaitu penghalang, pencegah. Begitu juga dengan bila kita berpuasa. Berpuasa bukan sekadar menghalang daripada kita makan dan juga minum, tetapi hakikatnya menghalang kita daripada segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Menghalang diri kita daripada terikut-ikut dengan godaan syaitan dan juga nafsu syahwat. Kerana itu mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi mereka ini hakikatnya tidak meninggalkan perkara-perkara lain yang Allah murkai, maka Allah tidak berhajatkan kepada puasanya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang nista, kata-kata yang tipu, perbuatan yang keji, maka Allah tidak berkehendakkan kepada lapar dan juga dahaganya. Itu adalah hikmah daripada kita berpuasa. Pada hari ini, kalau kita muhasabah diri kita semula, adakah kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini? Ataupun diri kita ini seakan sama sahaja seperti sebelum ini? Atau lebih teruk lagi, adakah diri kita ini lebih teruk daripada sebelum bulan Ramadan ini? Kita cek balik diri kita, kita muhasabah balik diri kita. Sebab Ramadan ini bukan hanya sekadar bulan yang kita ini adat kita berpuasa, tetapi sebenarnya Ramadan ini adalah bulan yang melatih diri kita. Satu madrasah yang membiasakan diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Yang mana Allah telah syariatkan pada kita ini 30 hari kita berpuasa. 30 hari kita berusaha untuk nak melaksanakan segala apa yang Allah telah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita dapat membiasakan diri selepas daripada Ramadan, kita mampu untuk nak beristiqamah. Kita mampu untuk nak terus menunaikan apa yang telah kita lakukan ataupun kita laksanakan ketika bulan Ramadan. Bukan hanya ketika bulan Ramadan sahaja kita rajin bersedekah, kita rajin membaca Al-Quran, ataupun kita berusaha untuk nak menahan diri kita. Sebaliknya selepas daripada Ramadan pun kita kena teruskan segala apa benda-benda baik yang telah kita lakukan ketika ini. Ketika bulan Ramadan, Nabi SAW telah perintahkan kepada kita supaya kita menjaga diri kita, menahan diri kita. Fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Janganlah kita ni sampai bila berpuasa ni, jangan kita duk cakap benda-benda yang tak elok. Jangan kita buat benda-benda yang tak senonoh. Kalau ada orang maki hamun kita, ada orang ajak kita bergaduh, maka katakanlah inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa. Maksudnya ketika bulan berpuasa ini kita cuba untuk nak menahan diri kita daripada bergaduh, daripada cakap benda-benda yang tak elok, daripada buat perkara-perkara yang Allah murka. Itu adalah spirit of Ramadan, ibadah menahan diri kita. Bulan yang melatih diri kita untuk nak menahan diri kita. Adakah hampir 20 hari kita berpuasa ini, kita sudah mampu mencari kekuatan untuk menahan diri kita? Ataupun tidak? Orang yang mampu menahan diri ketika Ramadan, dia kena teruskan lagi selepas daripada bulan Ramadan. Jangan ketika selepas daripada Ramadan, mereka ini kembali semula kepada kebiasaan sebelum daripada Ramadan. Kalau sebelum Ramadan mereka ini panas baran, orang ajak gaduh, terus nak bergaduh. Jangan pula masa Ramadan kita cuba tahan, selepas Ramadan kita tak boleh tahan lagi. Ketika bulan Ramadan kita mampu untuk nak tahan diri kita daripada merokok. Orang-orang yang cuba untuk nak tahan rokok dia, walaupun lepas berbuka itu, subhanallah, ada yang berbuka dengan rokok, ada yang tak mampu tahan lepas minum tu terus dia pergi merokok. Kita dah boleh menahan at least 12-13 jam
Setiap daripada rukun Islam itu ada ujian masing-masing. Ada yang mana Allah uji kita dengan harta kita, iaitu ibadah zakat. Ada yang Allah uji kita dengan aspek fizikal kita seperti salat. Tetapi bulan Ramadan adalah Allah uji kita untuk nak menahan diri kita. Tahan diri kita daripada godaan iblis. Tahan diri kita daripada terjerumus dalam lembah syahwat. Itulah faedah bulan Ramadan. Bila hampir 20 hari, 2/3 daripada Ramadan ini hampir berlalu meninggalkan kita. Adakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik? Adakah kita sudah membiasakan diri dengan amalan-amalan yang dituntut kepada kita sepanjang bulan Ramadan? Renungkan, bila kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita bersahur dan juga kita berbuka. Tapi kalau kita renungkan antara hikmah sunnah kita dalam bersahur dan juga berbuka, Allah menggalakkan kita untuk nak melewatkan bersahur dan menyegerakan berbuka. Dan bukan kita, kalau kita fikir secara logik, lebih baik kita bersahur awal. Kalau kata subuh sekarang dalam sekitar 5:55, maka mungkin orang akan kata baik kita sahur pukul 5, lebih selamat. Lebih berhati-hati kita bersahur awal. Tapi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita melewatkan bersahur. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersahur lebih kurang kadarnya 50 ayat sederhana sebelum daripada masuknya waktu subuh, iaitu sekitar lebih kurang 20 minit. Maka kita melewatkan sahur kerana Allah. Kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika kita berbuka, antara sunnahnya adalah kita menyegerakan kita berbuka. Walaupun kita mungkin tak lapar, mungkin kita tak ada haga, tetapi kerana perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan diri kita berbuka, maka kita segerakan diri kita berbuka. Apa hikmah daripada kita melakukan sedemikian? Dan kalau kita renungkan, sebenarnya adalah Allah nak mendidik diri kita supaya bersegera di dalam meninggalkan segala apa yang Allah larang, dan juga kita bersegera dalam kita melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan. Ketika kita bersahur, ketika kita sedang makan sedap-sedap, mungkin ada yang sedang makan kari kepala ikan, ada yang sedang makan kambing tomahawk, ada yang mungkin sedang makan spaghetti, ada yang mungkin apa-apalah makanan-makanan yang enak-enak belaka, minum yang manis-manis belaka. Tetapi apabila masuk sahaja waktu subuh, azan subuh sahaja dikumandangkan, maka kita kena segera berhenti, stop, walau sesedap mana pun kita sedang makan ketika itu. Begitu juga ketika kita sedang berbuka. Walaupun kita tak lapar, kita rasa kita mampu untuk nak berbuka mungkin waktu isyak nanti, tetapi kerana perintah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita segera berbuka. Kalau kita lihat hikmah ataupun spirit daripada pensyariatan tersebut, kan kita boleh mendapati, maksudnya macam mana kalau kita dah biasa melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Maksiat itu kita rasakan sangat-sangat enak untuk dilakukan. Tetapi once kita tahu bahawa Allah tegah perkara tersebut, maka kita segera tinggalkan perkara tersebut. Seperti mana ketika kita sedang bersahur, bila masuk sahaja waktu subuh, kita tahu Allah menegah kita daripada makan dan minum, maka kita berhenti. Begitu juga dengan keadaan kita bersama dengan maksiat. Ada orang dia tak boleh tinggal, dia ketagih dengan maksiat, dia rasa seronok dengan maksiat. Tetapi kerana tegahan Allah, kita berusaha untuk nak stop sesegera yang mungkin. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Ada orang dia tahu apa yang dia buat itu salah, tetapi dia mengambil sikap menangguh-nangguh, nantilah, tunggu dah tua lah, tunggu dah pergi haji lah, tunggu itu dan tunggu ini, macam-macam. Sampailah mungkin tiba-tiba Allah menjemput ajalnya. Begitu juga ketika kita berbuka, kita bersegera. Itu perintah Nabi. Begitu juga bila mana kita tahu sebarang perintah daripada Allah dan Rasulnya, maka kita segera melakukannya. Jangan kita tangguh-tangguhkan lagi. Itu sebenarnya hikmah daripada kita bersahur dan juga kita berbuka. Adakah itu telah berjaya mendidik diri kita? Kadang-kadang kita boleh tengok manusia pada hari ini, Ramadan ini sekadar satu bulan tradisi semata-mata. Orang berpuasa, dia berpuasa, tetapi dia masih lagi tidak meninggalkan apa yang sepatutnya ditinggalkan. Ketika masuk bulan Ramadan, dia mungkin tutuplah aurat sekejap.
Bila dah berlalu Ramadan, dibuka kembali aurat dia. Itu bukan orang yang menghayati bulan Ramadan. Itu bukanlah satu bulan Ramadan yang menambah keimanan dia. Sebaliknya Ramadan itu hanya menjadi satu adat tradisi kepadanya sahaja. Itu sangat-sangat rugi dan sangat-sangat malang. Ketika Ramadan, kan, kita belajar untuk nak melebihkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah mengurniakan kita lebih kurang 365 hari satu tahun. Kan? Dalam masa setahun itu kita ada 12 bulan. Dalam masa satu bulan itu kita ada 29 ataupun 30 hari. Ataupun 31 hari. Kan? Dalam satu bulan itu juga kita ada 4 minggu. Allah tidak minta banyak. Daripada 12 bulan, daripada 365 hari yang Allah kurniakan kepada kita, Allah hanya minta 30 hari sahaja ataupun satu bulan sahaja untuk nak kita lebihkan sikit, luangkan masa sikit kita bersama dengan Allah Azza wa Jal. Seandainya kita tidak mampu untuk nak menunaikan tuntutan ini dalam tempoh masa tersebut, kita rasa sebulan 30 hari itu dirasakan begitu lama, maka setidak-tidaknya kita cuba untuk nak fokus pada 10 malam yang terakhir ini. Sekiranya 10 malam itu kita juga rasakan berat, Nabi kita suruh kita cari pada malam-malam ganjil. Sekiranya malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu kita rasakan berat, Nabi suruh kita jangan tinggalkan, at least cubalah pada 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan. Moga-moga kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Moga-moga kita akan bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun lebih daripada 83 tahun lamanya. Dan sebab tu Allah sembunyikan waktu Lailatul Qadar. Ia tidak semestinya akan berlaku pada 27 Ramadan. Boleh jadi dia berpindah-pindah di antara satu malam dan satu malam yang lain. Boleh jadi juga ia berlaku di luar daripada 10 malam yang terakhir. Tetapi kalaulah tahap kita sudah malas dan kita sudah tidak mampu, carilah setidak-tidaknya dalam 10 malam yang berbaki ini. Kerana itu, bila tibanya 10 malam yang terakhir, apa yang Islam sunatkan kepada kita, iaitu ibadah i'tikaf. I'tikaf ini adalah satu ibadah yang kita lakukan di rumah-rumah Allah, yang mesti kita lakukan di masjid-masjid Allah. Tetapi sejak daripada tahun lepas dan juga pada tahun ini, Allah menguji kita untuk kita tidak mampu melakukan i'tikaf di rumah-rumah Allah. Dan i'tikaf ini hanya sah dilakukan di rumah-rumah Allah, di masjid Allah sahaja. Tetapi kita kena faham, seandainya kita tidak mampu untuk nak beriktikaf, tetapi kita masih mampu untuk nak meraih pahala yang sama seperti mana kita beriktikaf, sekiranya kita mampu menghayati apa itu spirit of i'tikaf itu sendiri. I'tikaf itu adalah bila mana kita mengasingkan diri kita, jauh diri kita daripada keluarga kita, daripada kawan-kawan kita. Kita menumpukan amal ibadah kita di masjid-masjid Allah. Kenapa kita dituntut ataupun kita disyariatkan untuk beriktikaf di masjid Allah? Kenapa kita tidak boleh beriktikaf di rumah kita sendiri? Dan kita boleh berniat, kita tahu kita tak mampu nak iktikaf pada tahun ini, tetapi sekiranya kita ada niat yang ikhlas, maka Allah akan mengurniakan kita pahala yang sama juga, kerana Allah sedang menguji kita dengan musibah ini yang menyukarkan kita untuk nak pergi beriktikaf. Tetapi itu tidak menghalang diri kita daripada melakukan ibadah yang sama ketika kita beriktikaf, sekalipun ujiannya itu lebih besar. Kerana bila kita beriktikaf, antara tuntutannya kita tidak boleh keluar daripada masjid. Kita tak boleh untuk nak suka-suka pergi ke kedai, pergi menziarahi kawan-kawan kita. Kita memutuskan iktikaf kita. Bila kita dah beriktikaf, kita akan duduk di masjid. Kita akan tumpu dan hanya kita boleh keluar untuk menunaikan keperluan yang sangat-sangat mendesak, seperti makan, minum. Tetapi kenapa Allah syariatkan iktikaf sedemikian rupa? Kerana Allah nak kita fokus kepada ibadah. Allah nak kita lupakan sedikit perkara-perkara duniawi ni. Lupakan sikit kerja kita. Lupakan sikit keluarga kita. Lupakan sikit apa-apa yang kita lakukan sebelum ini yang banyak melalaikan kita. Itu syariat daripada kita beriktikaf. Kan? Jadi, bila kita beriktikaf, kita akan membaca Al-Quran.
kita akan melakukan salat, kita menghafal Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita berzikir dan macam-macam yang kita lakukan ketika kita beriktikaf di masjid Allah. Maka rugi bagi orang yang beriktikaf di masjid Allah tetapi dia lebih banyak menghabiskan masanya dengan menonton movie, dengan mendengar lagu, dengan melakukan perkara yang sia-sia. Kerana iktikaf itu bukan hanya untuk nak kita duduk sahaja di baring tidur sahaja di masjid, tetapi iktikaf itu adalah satu wadah yang menyediakan kita satu platform untuk nak kita meluangkan masa di rumah Allah yang jauh daripada godaan-godaan duniawi. Sekiranya kita cuba melakukan ibadah ataupun kita cuba untuk nak menumpukan amal ibadah kita di rumah sendiri, barangkali akan banyak ujian-ujiannya. Ada gangguan daripada anak-anak kita, ada gangguan daripada orang-orang sebelah, daripada macam-macam telefon sana, telefon sini, kerja kita, kerja sana sini. Itu akan mengganggu kita untuk nak menumpukan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 malam yang terakhir ini, Nabi akan ikat seluar dia. Maksudnya satu bahasa perumpamaan yang nak mengatakan Nabi menjauhi isteri-isterinya, nak fokus kepada Allah Azza wa Jal. Tak apalah, kita dah 300 hari lebih kita duk fokus kepada keluarga kita, kepada kerja kita, kepada banyak perkara duniawi ini. 10 malam akhir ni at least, tak apa, berikan ruang itu untuk nak kita bersendirian meluangkan masa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita sedang beriktikaf. Nabi SAW masuk 10 akhir ini, dia akan menghidupkan malam harinya. Maksudnya bila menghidupkan malam harinya, Nabi akan qiyamul lail. Nabi pada 10 malam terakhir ini hampir-hampir Nabi tidak tidur pada malam hari. Sebab menghidupkan hampir keseluruhan malamnya. Dan Nabi akan kurangkan waktu tidur. Itulah faedah daripada 10 malam yang terakhir. Kita cuba untuk nak spend time kita sikit. Paling tidak kita salat witir, kita ada salat malam kita. Cuba kita luangkan masa kita untuk membaca Al-Quran, kita cuba untuk nak hidupkan 10 malam yang terakhir. Dan bukan ibadah itu untuk nak kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlahu, Nabi akan membangkitkan keluarganya. Maksudnya bila kita nak buat amal saleh ini, jangan kita buat sorang-sorang, jangan kita nak berjaya sorang-sorang dekat akhirat. Kita libatkan keluarga kita, kita kejutkan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami yang mana ketika dibangun pada malam hari, dibangun untuk nak melakukan salat sunat pada malam hari, lalu dia mengejutkan isterinya. Sekiranya isterinya tak mau nak bangun, dia pun merinjis-rinjiskan airnya di wajah isterinya. Dan Allah juga merahmati seorang isteri yang bangun pada malam hari mengejutkan suaminya untuk nak membangunkan waktu malam dengan salat sunat. Dan bila suaminya tidak mau bangun, dia pun merinjis-rinjiskan ke muka suaminya. Maksudnya ada unsur-unsur wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita saling tolong-menolong ke arah perkara yang baik. Itu apa yang Nabi SAW galakkan kepada para wanita. Dan macam mana pula ada soalan-soalan yang mana para wanita bertanya, adakah lebih baik bagi mereka ini beriktikaf di masjid ataupun mereka ini lebih banyak fokus untuk di rumah sahaja. Ini bergantung, soalannya juga subjektif. Kerana dia bergantung kepada keadaan keluarga kita, bergantung kepada keadaan semasa kita. Sekiranya kita ada anak-anak kecil, anak-anak yang tidak mampu untuk nak menguruskan diri mereka, maka kalaulah lebih baik keberadaan kita itu untuk bersama dengan mereka, maka itu juga lebih baik. Tetapi itu juga tidak menghalang daripada para wanita untuk nak beriktikaf di masjid Nabi, di masjid-masjid Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW, yang mana mereka ini sampai akan membuat satu kemah mereka sendiri di masjid Nabi SAW untuk nak beriktikaf. Itu mungkin dalam keadaan yang mereka ini rumah dekat sebelah dan sebagainya, dan kita kena meraihkan pelbagai perkara. Sekiranya kita mampu untuk nak meluangkan masa kita daripada apa yang roh yang kita boleh dapat daripada iktikaf itu adalah kita cuba untuk nak
ketepikan attraction duniawi ni. Kan kalau boleh kita fokuskan kepada akhirat. Tapi kita faham, ada kala orang-orang pada hari ini sukar untuk nak mendapatkan perlepasan cuti pada 10 malam yang terakhir. Ada orang sukar untuk nak ada masa yang panjang untuk mereka beriktikaf. Tetapi tak ada masalah. Sekiranya mereka membangunkan juga ibadah yang sama di rumah, di pejabat. Maksud daripada iktikaf itu Allah sebenarnya nak kita ni lebih fokus, kita tambah sikit ekstra amal soleh kita. Begitu juga ketika kita, walaupun kita tak dapat iktikaf di masjid, seandainya kita dapat meluangkan masa tersebut dengan lebih baik, maka insya-Allah kita boleh cuba mencapai maksud daripada kita beriktikaf. Kemudian pada bulan Ramadan, kalau kita tengok alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ramai daripada sahabat-sahabat kita yang kita tengok cuba untuk nak bertadarus, cuba untuk nak membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran ini selepas daripada Ramadan ini. Kalau kita tinggalkan Al-Quran selepas daripada Ramadan ini, maka sebenarnya bulan Ramadan ini tidak mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang lebih baik. Sebab Al-Quran ini jangan kita jadikan sebagai budaya ataupun adat semata-mata. Kita tengok ramai daripada masyarakat hari ini hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan-bacaan, sebagai pembuka majlis sahaja. Akan dipanggil qari untuk nak merasmikan majlis-majlis. Tetapi bila mana kita berada di rumah, dalam kehidupan kita, penghayatan kita, kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai wadah ataupun pedoman hidup kita. Sebaliknya kita lebih suka untuk nak jadikan Al-Quran ini sebagai satu tradisi budaya semata-mata. Seperti mana masyarakat hari ini dengan doa. Ada orang yang menjadikan doa ini betul-betul sebagai tempat untuk mereka mengadu, mengeluh dan meminta kepada Allah. Tetapi ada orang sekadar menjadikan doa ini sebagai adat sahaja. Bila dibuka majlis, ditutup majlis, masa itulah berdoa. Bila berdoa tak faham langsung apa yang didoakan. Sekadar amin, sekadar itu, dan mereka ini tak ada pula waktu tersendiri mereka untuk betul-betul mereka memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. So yang ini juga perlu kita perbaiki. Bulan Ramadan kalau kita tertanya-tanya, kenapa, macam mana ulama-ulama dulu boleh khatam satu hari, satu malam, satu hari itu mereka boleh mengkhatamkan Al-Quran. Sedangkan kita nak habiskan satu juzuk satu hari pun kita rasa sangat-sangat slow dan ambil masa. Dan kalau kita tengok, of course, kerana banyak faktor. Antaranya perbezaan daripada sudut kemahiran bacaan. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran dengan lancar, insya-Allah dalam masa 15 minit sahaja mereka boleh menghabiskan satu juzuk. Dan itu tidak aneh dan itu tidak pelik. Yang tinggal hanya keinginan kita, kekuatan kita untuk nak menghabiskan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, mana yang lebih baik? Adakah kita mentadabbur Al-Quran ataupun kita mengkhatamkan Al-Quran itu secara bacaan? Itu bergantung kepada keadaan seseorang itu. Kalaulah sebelum daripada Ramadan kita banyak meluangkan masa kita bersama dengan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir, tadabbur dan sebagainya, pengajian Islam yang lain, maka kita boleh jadikan Ramadan ini sebagai peluang untuk nak kita pecut. Sekiranya kita boleh baca dengan baik, maka kita pecut untuk nak meraih pahala membaca. Jangan kita lupa, bacaan itu setiap satu huruf kita akan dapat 10 pahala dan Allah boleh menggandakan sampai 700 kali ganda. Bagaimana sekiranya kita boleh membaca keseluruhan huruf-huruf Al-Quran itu? Bukankah kita ada berpuluh-puluh juta ganjaran yang Allah akan rewardkan kepada kita? Itu juga pahala. Tetapi sekiranya kehidupan kita sebelum daripada bulan Ramadan, kita tak banyak meluangkan masa kita dengan Al-Quran, kita banyak mengabaikan Al-Quran, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk nak kita berusaha nak tadabbur Al-Quran. Kita membaiki bacaan kita. Walaupun kita tidak mampu untuk nak mengkhatamkan 30 juzuk, cubalah kita sedut intipati, intisari daripada Al-Quran itu sebaik mungkin, supaya kita boleh memahami Al-Quran. Bila mana kita faham, insya-Allah kita boleh untuk kita nak amalkan. Bila kita sudah amalkan, maka kita ajarkan kepada orang. Sebab Al-Quran ni adalah antara sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mereka yang mengajarkannya. Maka jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang melatih diri kita untuk nak bersama dengan Al-Quran.
Kalau kita lihat keadaan masyarakat pada hari ini bersama dengan handphone-handphone mereka, maka kita cuba tukarkan keadaan tersebut dengan ulama-ulama salaf terdahulu. Yang mana mereka ini, sebagaimana hari ini kita bersama dengan handphone kita, para ulama begitulah mereka bersama dengan Al-Quran. Dan berpuluh-puluh jam mereka bersama dengan Al-Quran sebegitu. Sebagaimana kita meluangkan masa kita berpuluh-puluh jam bersama dengan handphone kita. Kalau kita tahu perkara itu, kita tak akan pelik macam mana ulama dahulu dapat mampu untuk nak menghabiskan Al-Quran, mengkhatam Al-Quran satu hari, satu khatam. Apa nak pelik? Sebelum Ramadan mereka telah bergelumang dalam majlis Al-Quran, di dalam kelas-kelas tafsir, mengajar dan sebagainya. Jadi pada bulan Ramadan mereka off semua kelas-kelas tersebut dan mereka menumpukan kepada amal ibadah seperti Quran, berzikir, salat dan seumpama dengannya. Jadi itu muhasabah yang boleh kita dapatkan. Kemudian ketika kita berlalu bulan Ramadan, cuba kita renungkan kembali daripada sudut pengurusan masa kita. Kan? Betapa ramai pada bulan Ramadan ini kita melihat mereka yang Masya Allah dapat bangun untuk nak sahur dengan baik. Kan? Anak-anak kita yang selama ni mungkin liat nak bangun subuh pun kita boleh kejut, mereka boleh bangun untuk nak bersahur dan mereka mampu untuk nak menunaikan salat subuh itu pada waktunya. Cuba kita bayang selepas daripada Ramadan ataupun sebelum Ramadan yang sudah. Dan betapa ramai daripada kita yang tidak menjaga waktu subuhnya. Membiarkan anak-anaknya juga tidak bangkit untuk nak membangunkan sembahyang subuh. Kenapa pada bulan Ramadan kita boleh bangkit untuk nak bersahur? Sedangkan pada bulan-bulan yang lain kita tidak berasa apa-apa pun kalau kita tak bangun solat subuh. Ketika Ramadan kalau kita tak bangun subuh, kita tahu kalau kita tak bangun, kita akan lapar sepanjang hari, kita mungkin akan tidak bermaya, kita akan lemah. Tetapi ketika selain daripada Ramadan, kita menggunakan pelbagai alasan untuk kita tidak bangkit subuh. Dan kita langsung tidak berasa risau bahawa Allah akan membakar kita dengan api neraka. Cuba kita bayangkan. Dan ketika kalaulah berlaku kebakaran di rumah kita, kalau anak kita semua sedang tidur, isteri suami kita semua sedang tidur, dan kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk nak mengejutkan mereka, membangkitkan mereka supaya dapat menyelamatkan diri masing-masing daripada api dunia ini. Macam mana keadaannya? Kita tidak langsung terasa api akhirat, api neraka di akhirat nanti akan membakar kita sekiranya kita tidak menyelamatkan keluarga kita daripada meninggalkan solat-solat seperti subuh. Urus masa kita dengan baik. Kalau kita nak bermesyuarat pun kita boleh set alarm kita, kita boleh berjaga-jaga untuk nak bangkit pada waktunya. Kenapa solat subuh ini sangat sukar untuk nak kita bangkit? Sangat sukar untuk nak kita berhati-hati berfikir untuk nak menunaikannya. Ramai kita akan tengok, ramai sangat orang-orang selain daripada Ramadan, mereka akan terlajak subuh. Mereka akan terlewatkan solat subuh. Sebab itu kalau kita nak tengok, hari ini orang lebih menjadikan salat itu sebagai budaya dan tradisi, bukan lagi sebagai satu tiang agama. Kalau kita nak tengok orang-orang Islam, kita tengoklah masjid ketika mana solat hari raya. Ketika itu penuh lelaki, penuh dengan wanita yang memenuhkan rumah Allah pada hari raya. Itu orang-orang Islam. Tapi sekiranya kita nak melihat ataupun mendapati orang yang beriman, maka kita carilah mereka ini di rumah-rumah Allah ketika waktu-waktu subuh. Kerana orang-orang yang sanggup menghadirkan diri mereka ini melakukan salat subuh berjamaah, mereka inilah orang-orang yang hakikatnya beriman pada Allah, yang mempercayai dengan segala ganjaran yang Allah telah sediakan bagi orang yang mampu untuk nak melakukannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sahaja yang kita lakukan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau kita teringinkan Ferrari, kita teringinkan Lamborghini, kita teringinkan istana-istana yang besar, kita teringinkan emas-emas. Kalaulah penuh bumi ini sekali pun, Nabi bagi tahu 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Nabi dan pun sebut lagi dalam hadis yang lain. Dan kalaulah manusia tahu apa yang ada pada salat Isya, apa yang ada pada saf yang pertama, nescaya semua akan berebut-rebut walaupun perlu untuk nak mengundi. Kalaulah manusia tahu apa yang Allah akan sediakan kepada orang yang datang untuk menunaikan salat subuh di rumah Allah, nescaya manusia akan datang dalam keadaan yang merangkak. Orang yang merangkak adalah orang yang uzur, orang yang sakit, orang yang sangat-sangat tidak mampu. Itu pun Nabi bagi tahu seandainya mereka tahu
adakah seandainya mereka tahu, mereka akan datang juga dalam keadaan yang merangkap, sangat-sangat inginkan ganjaran Allah. Maka itu apa yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini dia merasakan ganjaran tersebut. Tapi kita hanya merasakan ganjaran, kita hanya akan termotivasi dengan ganjaran duniawi, bukannya ganjaran ukhrawi. Sebab ganjaran duniawi ini kita nampak. Sekiranya imam memberikan hadiah sesiapa yang datang saf pertama, siapa yang datang subuh, nescaya mereka ini akan diberikan RM500. Maka kita akan dapati masjid tersebut akan penuh hari-hari sampai bergaduh-gaduh mungkin. Tetapi Allah sediakan jauh lebih baik daripada itu. Kita tidak merebut peluang yang Allah berikan kepada kita. Sangat lemah keimanan kita, sangat lemah kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ganjaran-ganjaran yang telah Allah janjikan kepada kita, sebab kita tak nampak perkara itu. Hanya orang yang benar-benar beriman akan merasakan the absolute reward yang Allah nak berikan kepada mereka. Maka usahalah untuk kita menguruskan amal ibadah ini. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita-wanita? Adakah mereka ini lebih baik untuk mereka ini solat subuh di masjid ataupun di rumah? Orang yang berjemaah di masjid ni, kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, mereka ini akan mendapat 25 ataupun 27 pahala kali ganda lebih daripada orang yang solat bersendirian. Tetapi Nabi SAW juga sebut dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, wanita itu lebih baik untuk mereka ini bersolat di rumah. Tetapi tidak bermakna mereka ini tidak mendapat ganjaran yang sama seketika mana mereka solat di masjid. Sebab Nabi dah bagi tahu, la tamna'u ima Allah, janganlah kamu menghalang isteri-isteri kamu ini daripada untuk nak hadir ke masjid-masjid Allah. Pada zaman Nabi, para wanita juga keluar solat subuh bersama dengan Nabi SAW di masjid. Mereka ini akan mendapat pahala yang dijanjikan, pahala berjamaah 25 ataupun 27 kali ganda. Tetapi sekiranya wanita itu solat di rumahnya, di biliknya, Nabi bagi tahu itu lebih baik daripada itu. Maksudnya wanita itu boleh dapat pahala extra better, lebih baik daripada seorang lelaki. So itu antara kelebihan ibadah seorang wanita. Okey. Baik, itu yang berkaitan dengan pengurusan masa ataupun solat subuh. Antara muhasabah Ramadan yang boleh kita lakukan ketika kita Ramadan ini adalah kemaafan. Kemaafan ni adalah bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang penuh dengan pengampunan. Jadi kita ni mengharapkan pengampunan daripada Allah. Banyak reward-reward pengampunan yang Allah telah sediakan kepada kita. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang membangunkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada ganjaran Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Betapa banyak, betapa besar luasnya pengampunan yang Allah telah buka ketika kita di Ramadan ini. Apa yang kita boleh belajar? Kita juga belajar untuk nak memaafkan orang lain. Bulan Ramadan ini sepatutnya memelihara kita. Kalau kita ada orang-orang yang kita marah, ada orang-orang yang kita berdendam, maka cubalah untuk kita nak memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu. Siapa yang memaafkan, yang boleh melupakan, yang tidak menghukum orang lain, yang mana tidak mengungkit kembali kesalahan orang lain, Allah kata itu orang yang lebih baik. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mau Allah mengampunkan kamu? Maksudnya sebagaimana kita maafkan orang lain, kita juga sebagaimana kita memohon, kita inginkan pengampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah kita kena belajar untuk nak memaafkan orang lain. Kerana kalaulah kita memaafkan orang lain, Allah juga akan memaafkan kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Iaitu amalan itu berdasarkan, ganjaran itu berdasarkan kepada amalan kita. Kalau kita di dunia ini selalu mempermudahkan urusan saudara kita, maka di akhirat nanti Allah akan mempermudahkan urusan kita. Jika di dunia ini kita rajin memaafkan orang, maka di akhirat nanti Allah juga akan mengampunkan kita. Tak maukah kita dengan pengampunan daripada Allah? Abu Bakar bila turun ayat ini dia kata, bala ya Rasulullah. Dia kata bahkan aku memang nak supaya Allah mengampunkan aku. Maka hari ini aku mengampunkan orang-orang yang melakukan kesilapan kepada aku. Hari raya adalah hari yang sinonim dengan pengampunan. Dan kita selalu akan bermaaf-maafan.
macam-macam istilah maaf zahir dan batin, kosong-kosong dan sebagainya. Hakikatnya adakah kita telah memaafkan orang tersebut ataupun ia hanyalah satu budaya tradisi semata-mata? Kan? Pengampunan ni Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Oh, bersegeralah untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhanmu. Kemudian bila Allah kata wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, syurga yang seluas bumi dan langit yang Allah telah sediakan kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang boleh untuk nak bersedekah, memberi dalam keadaan dia senang, memberi dalam keadaan dia susah. Sebab orang yang bersedekah ni mungkin dia ingat masa dia senang dia mudah untuk nak bersedekah, masa dia susah dia tak mau bagi sedekah. Tetapi itu ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan juga orang yang mampu untuk nak menahan amarah dia dan juga memaafkan orang lain. So bukan mudah untuk nak kita maafkan orang lain. Sebab pasti mungkin setengah luka itu dalam. Tetapi kadang-kadang bila kita tahu apa yang memotivasikan kita ada reward daripada Allah, kita akan jadi mudah untuk nak memaafkan orang lain. Jadi Ramadan ini adalah bulan kemaafan. Belajar untuk nak memaafkan insan-insan yang melukai diri kita. Dan walaupun tidak menjadi kesalahan kalau kita tidak memaafkan orang tersebut. Tapi sesungguhnya bila kita maaf itu lebih baik. Dan itu yang Allah nakkan daripada kita. Dan itu apa yang agama ini didik diri kita. Nabi SAW adalah insan yang pemaaf. Kan? Tetapi Nabi SAW tidak pernah sampai berdendam untuk belajar untuk tidak memaafkan orang lain. Tetapi manusia ini Nabi adalah manusia yang paling pemaaf. Kalau ada orang kata kita minta maaf kat orang tapi orang tu tak nak maafkan kita, adakah kita still berdosa? Itu sebenarnya dosa kita dengan manusia ni adalah dosa yang berat. Dosa dengan Allah kita boleh bertaubat. Dosa dengan Allah kita boleh beristighfar. Dosa dengan Allah, kalau kita buat amal salih, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Itu maha pemurahnya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha tawwabun hakim. Allah ini maha penerima taubat. Allah ini maha pengampun, maha pengasih. Tetapi manusia ini tidak sedemikian. Manusia ini sifatnya dendam, sifatnya sukar untuk nak memaafkan. Sebab itu kita kena berhati-hati daripada kita melukai ataupun kita menzalimi manusia, mengambil hak dia. Sebab bila kita buat salah, sukar untuk nak kita mendapatkan kemaafan daripada dirinya. Seandainya dia tidak memaafkan diri kita, itu terserah kepada Allah. Dan sebab dosa sesama manusia ni ada bermacam jenis. Jika dia melibatkan kepada hak, melibatkan kepada kezaliman, maka di akhirat nanti kita akan qisas bersama dengan orang-orang yang ada urusan dengan kita. Sama ada Allah nak mengampunkan kita ataupun tidak, itu berbalik kepada Allah. Yang akan diukur daripada sudut keikhlasan kita, daripada sudut perubahan diri kita, daripada sudut usaha kita. Itu adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara yang kita belajar pada bulan Ramadan ini adalah kita always give extra. Extra itu daripada sudut macam-macam. Daripada sudut amal ibadah kita, amal salih kita, daripada sudut Quran kita, daripada sudut sedekah kita, semua kita bagi ekstra. Jadikan bulan Ramadan ini ada speciality. Dan kita tidak memberi dengan kadar yang sama. Kita tidak melakukan dengan kadar yang sama. Sekiranya sebelum Ramadan, kita baca mungkin satu hari satu muka. Bulan Ramadan kita baca lebih daripada itu. Kalau sebelum Ramadan, mungkin kita bersedekah dengan kadar sekian-sekian. Pada bulan Ramadan kita lebihkan kadar itu demi untuk nak memenuhi mengikuti sunnah Nabi kita SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas, bila dikatakan kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling baik, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi ini manusia yang lebih pemurah ketika mana masuknya bulan Ramadan. Wa kana ajwadu min ar-rihil mursalah. Kepemurahan Nabi, kebaikan, kedermawanan Nabi SAW ini lebih pantas daripada angin kencang yang menerpa. Maksudnya apa sahaja yang orang minta Nabi bagi, apa sahaja yang diperlukan Nabi akan bagi. Nabi akan bagi lebih, Nabi akan bagi sampai hilang, sampai tak ada apa di sisinya. Nabi tak takut
kering berbanding dengan kita kalau kita bagi dengan kadar yang tidak mengeringkan kita. Itu biasanya manusia. Nabi SAW dia tak pernah care. Orang kata dia tak pernah nak takut miskin. Sebab Nabi SAW sangat beriman kepada Allah. Nabi tahu Allah lah yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Hakim bin Hizam dalam hadis riwayat Bukhari minta kepada Nabi SAW 3 kali, datang kepada Nabi minta, Nabi bagi. Datang kali kedua, Nabi minta, Nabi bagi. Datang kali ketiga, minta daripada Nabi, Nabi bagi. Nabi tak ada tanya apa pun, tak pernah mengungkit, tidak pernah membuat muka. Kita ni kalau datang kali kedua je, orang yang sama kita dah rasa dah mula rasa perasaan tak sedap. Lagi-lagi datang kali ketiga kita dah mula marah, dia dah mula menyampah dan sebagainya. Nabi tak ada. Sampai datang kali keempat, Nabi dah tak mampu lagi untuk nak memberikan apa-apa. Nabi kata, aku dah habis dah. Tak ada apa. Yang aku ada ialah untuk nak berikan kepada Hakim, aku bagi kepada kamu satu nasihat. So Nabi bagikan nasihat kepada Hakim bin Hizam supaya menjaga maruahnya, supaya selalu memberi lebih baik daripada menerima. Mengatakan bahawa harta ini manis lagi hijau. Maksudnya harta ini sangat dahsyat ujiannya, sangat menarik dan menawan. Kemudian nasihat-nasihat itu dipegang oleh Hakim bin Hizam. Dan subhanallah. So itu Nabi SAW sampaikan, Nabi beritahu manusia ni kalau dia ada segunung emas, dia mesti nak lagi gunung emas yang kedua. Tetapi aku kalau ada segunung emas ni, aku tak akan biarkan dia lebih daripada 3 hari, melainkan aku akan beri sana, beri sini, beri semua pihak. Dan macam-macam aku akan bagi dan tinggalkan sikit sahaja untuk nak aku memenuhi aku punya keperluan dan juga untuk nak membayar hutang-hutang aku. Itu Nabi kita SAW yang sangat percaya, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa sahaja yang kalian belanjakan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantikannya. Sebab Nabi yakin kalau apa yang dibelanja itu matematik Allah, Allah akan tambah. Allah akan gantikan. Sedangkan apa yang kita belajar daripada sekolah dulu, matematik kita bila kita tolak dia akan kurang. Kalau 10 tolak 7 akan jadi 3. 10 tolak 3 akan jadi 7. So kalau kita ada 10,000, kita sedekah 7,000, kita takut akan jadi 3,000. Kalau kita sedekah 3,000, kita tahu kita merasakan harta kita akan berkurangan menjadi 7,000. Tetapi Nabi SAW tidak pernah merasakan sedemikian. Sebab harta itu tidak dikira. Harta itu tidak diletakkan di dalam hatinya. Harta itu hanya diletakkan di tangannya. Apabila diperlukan, apabila perlu diberikan, maka Nabi akan beri dengan begitu mudah, tanpa akan memberi sebarang kesan di dalam hatinya. Sedangkan kita ini, apabila kita memberi, kita merasakan kita akan semakin miskin. Bila kita memberi, kita akan rasakan keinginan kita untuk nak kaya itu akan terencat. Nabi SAW tidak sedemikian. Sebab Nabi manusia yang paling yakin dengan rezeki Allah, yang sudah nampak apa ganjaran-ganjaran yang Allah nak sediakan kepadanya. Nabi telah melihat apa yang tidak kita lihat. Nabi telah naik Isra' dan Mi'raj, lebih daripada 7 langit tinggi sana, yang Nabi telah melihat pelbagai perkara yang tidak akan mampu untuk nak kita lihat. Nabi tahu apa yang ada di dalam dunia ini hanyalah picisan. Kalau manusia merasakan 1 bilion itu segala-gala yang kita inginkan, tetapi Nabi sudah lihat 1 bilion itu is nothing. Tak ada nilainya di sisi Allah. Tak ada nilainya berbanding dengan apa yang Allah nak sediakan di akhirat. Tak boleh nak dibandingkan dengan secepis pun nikmat daripada syurga. Sebab itu Nabi tidak merasakan kehilangan. Kerana Nabi merasakan harta dan dunia ini semua adalah picisan. Tetapi hari ini manusia sudah menyembah harta. Manusia ini sudah menyembah dunia ini. Sampaikan sanggup buat apa sahaja untuk nak mendapatkan keuntungan duniawi walaupun perlu menyekutukan Allah. Perlu untuk nak membangkitkan kemurkaan Allah. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Nabi kata, binasalah orang-orang yang menyembah dinar, yang menyembah dirham, orang yang sembah duit ni. Maksudnya orang yang melihat dunia ini, wang ringgit ni adalah segala-galanya, sampai mereka ini sanggup mengetepikan Allah dan Rasulnya. Sedangkan Nabi tidak melihat sedemikian. Sebab itu, harta itu langsung tak ada. Nabi tak rasa rugi langsung bila mana perlu mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Apatah lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Nabi akan bagi lebih, Nabi akan bagi lebih, Nabi akan bagi lebih. Para sahabat akan bagi lebih, semua akan berlumba-lumba untuk nak bagi lebih. Dulu masa saya belajar di Madinah, masya-Allah boleh merasakan suasana tersebut. Semua orang, ramai orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan yang lebih, yang luar biasa. Sampai kadang-kadang ada di office tu ditampal, siapa yang perlukan
apa-apa bantuan dan duit, sila naik ke tingkat yang pertama. So siapa-siapa yang datang yang perlu naik ke atas. Dan orang Arab ni dia tak perlu macam orang-orang Malaysia ni sangat, yang nak kena isi borang. Kadang dia tak fikir orang kita ni, kadang dia ni tipu macam mana. Kalau dia ni macam ni, dia ni mula perasaan-perasaan tu akan menghalang kita daripada untuk nak buat yang terbaik. Jadi kalau maksudnya siapa yang tak perlu, dia tak adalah nak pergi memalukan diri untuk nak meminta-minta. Jadi kalau dia sanggup, tak kira lah dia menipu ke apa, maksudnya dia memerlukan. Sebab tu mereka ni tak begitu formal daripada bab-bab tersebut. Ada syekh yang sampai pada bulan Ramadan ni dia akan bawa 500 tu berkepuk-kepuk kan, dan dia akan bagi kepada siapa-siapa yang dilihat yang memerlukan, siapa yang solat di belakangnya, siapa yang bersama dengannya. Ada orang macam-macam, subhanallah. Kita tengok orang berusaha nak buat kebaikan yang kita tak mampu fikirkan di sini. Dan kita akan rasa amazing how mereka ini menghidupkan Ramadan ini sebagai satu bulan ibadah, bukan bulan juadah. Yang kita orang masyarakat Melayu Malaysia kita ni menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan juadah. Sebab tu ketika bulan Ramadan macam-macam pesta, macam-macam bentuk makanan yang akan keluar pada bulan Ramadan. Kalau sepatutnya 10 malam yang terakhir ni ada bulan yang kita fokuskan kepada amal ibadah, tetapi sebenarnya 10 malam yang terakhir ni lebih kuat kita untuk nak berjuadah. Sebab tu kita akan masa 10 malam terakhir ni lah terbalik. Dan kita lebih bersemangat pada 10 malam yang awal. 10 malam yang terakhir ni kita sudah sibuk untuk nak berbazar, nak berbaju baru, nak menyediakan persediaan untuk hari raya, untuk buat itu dan ini sampai kita hilang kualiti kita pada 10 malam yang akhir ini. Dan sepatutnya kita lebih aktif. Itu saya merasakan tahun lepas adalah Ramadan yang paling indah. Sebab bulan Ramadan yang lepas kita totally lockdown. Masa itulah kita tak fikir pasal makanan, tak terfikir pasal aneka juadah ni. Kita tak fikir pasal baju raya pun sebab tutup. Kita tak fikir banyak benda-benda yang hanya sekadar menjadi adat budaya tradisi kita. Yang dulu kalau tak ada kuih raya, kita rasa cacat hari raya kita. Kalau tak ada duit raya kita akan rasa hari raya ini serba tak kena. Kalau tak ada baju raya kita ni, kita akan rasa macam tidak indah. Tetapi tahun lepas kita belajar, rupa-rupanya banyak benda yang kalau kita tak buat pun, kita tetap boleh beraya sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah. Kegembiraan yang sama. Cumanya mungkin ada kekurangan daripada sudut kekangan untuk nak kita menziarahi sanak dan saudara. Tetapi itu satu bulan yang kita boleh fokus, subhanallah. Masa kita cukup banyak kita untuk nak melakukan perkara yang sebelum ini kita tidak sempat untuk nak kita lakukan. Jadi pada tahun ini kita belanjalah ambil spirit daripada tahun lepas. Kan? Ada orang bila 10 malam yang akhir tu dia dah mula cemas lah kalau tak ada baju raya, kalau tak ada sofa raya, kalau tak ada langsir raya, kalau tak ada banyak macam-macam raya ni. Tahun lepas kita lega, tak payah fikir benda tu. Walaupun saya ni memang tak pernah pening pun pasal tu. Saya ni boleh kata entah berapa lama lah, bertahun-tahun, entah 7-8 tahun mungkin tak beli pun baju-baju raya kan. Pakai je baju yang ada. Kadang-kadang orang kata kan, apa sahaja asyik baju yang sama je kan. Asal baju yang tu buat raya pun pakai baju yang sama je. Macam ni juga bajunya. Tak pun baju yang biasa saya pakai tu. Itulah. Maksudnya, sebab saya sebagaimana kata Ibn Rajab, laisal aidu liman labisal jadid wa innamal aidu liman khafa yaumul wa'id wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya itu adalah orang yang berbaju baru ataupun berbaju raya. Tetapi orang yang berhari raya itu adalah mereka yang ketaatannya bertambah. Orang yang takut dengan hari kiamat yang telah dijanjikan. So itu adalah sepatutnya hari raya di sisi kita. Dan kita kena manfaatkan 10 malam akhir ini lebih baik daripada 10 malam yang awal. Jangan terbalik pula. Selalunya akan terbaliklah sebab 10 malam akhir ini, sebab kita menjadikan kemuncak Ramadan itu adalah hari raya Aidul Fitri. Sedangkan hari raya Aidul Fitri itu bukan kemuncak Ramadan. Ramadan adalah kemuncaknya. 10 malam adalah kemuncaknya. Bukannya kita fokus pada hari raya, tapi kita fokuskan kepada Ramadan. Dan kita tengok separuh di negara Arab pun, hari raya tu biasa je. Kadang lepas hari raya tu dia orang tidur je. Dan sebab semalaman sebelum hari raya tu mereka dah berjaga malam. Biasa, tak ada pun rebut-rebut nak jam sana sini balik kampung yang padat-padat. Tapi hari raya Idul Adha tu meriah. So ketika itu mereka akan berkorban, mereka akan beri makan, berkongsi itu dan ini. Dan kita raya ini adalah segala-galanya.
Sampai kalau kita rasa tak boleh balik kampung tu, rosak hari raya kita kan. Ataupun yalah kita faham penting, ataupun kita kesian kat mungkin orang tua kita yang ada di kampung. Itu semua daripada sudut silaturahim. Tapi maksudnya kehidupan itu sama seperti sekarang pun sekali. Walaupun sama seperti maksudnya hari raya kita tetap berlalu, dan dia bergantung kepada Ramadan kita. Sepatutnya kita gembira sekiranya kita boleh menghidupkan Ramadan ini sebagaimana yang telah Allah tuntut kepada kita. Kalau Ramadan kita culas, jangan expect untuk nak kita bergembira, berhura-huri ketika bulan Ramadan. Kan? Macam mana ada juga yang bagi tahu memang sedih kadang-kadang kita dengar baru masuk Ramadan je orang dah mula pasang lagu-lagu berlalulah sudah Ramadan, padahal Ramadan belum berlalu lagi, baru nak masuk Ramadan. Dah macam tak sabar-sabar nak tunggu berlalunya Ramadan. Semakin dekat dengan hari raya, semakin kita seronok mendengar lagu-lagu, sampai kita melupakan Al-Quran, sampai kita tak dengar Al-Quran, dan semakin subhanallah, banyak sebenarnya dalam masyarakat kita yang kita kena betulkan balik budaya-budaya yang tidak sihat ketika hari raya Aidilfitr ataupun budaya-budaya Ramadan ini. Kita kena kembali kepada roh puasa yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri, adalah untuk menjadikan diri kita hamba Allah yang lebih bertakwa. Jadi insya-Allah kita buat semua yang mana berjauhan dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita ada telefon, manfaatkan internet, WhatsApp, video call dan sebagainya yang kita boleh buat. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang lepas, kita tak mampu untuk nak melihat pun orang-orang yang berjauhan dengan kita. Yes, kita faham dengan kekangan yang kita ada, banyakkan berdoa, sampaikan salam ingatan, itu insya-Allah, dan kita cuba untuk nak memanfaatkan Ramadan dan juga Aidilfitri kita seadanya. Kemudian kita tengok ada yang bertanya dalam IG apa maksud satu ayat dalam Al-Quran tentang sedekah tapi jangan lebih-lebih. Okey, itu juga ada di dalam hadis Nabi SAW. Fakulu washrabu watasaddaqu wala tusrifu. Maksudnya Nabi SAW ada mengatakan kalau kita nak makan, makanlah. Makan apa-apa pun tak apa. Yang halal lah. Nak minum apa-apa yang boleh, nak walbasu, nak pakai apa-apa pun boleh, watasaddaqu, nak bersedekah, berbelanja, berinfak pun boleh, wala tusrifu. Maksudnya jangan melampau ataupun berlebih-lebihan. Lebih-lebihan ni maksudnya apa? Lebih-lebihan ni kalau dalam aspek yang sedekah ini dia bergantung kepada keadaan diri kita. Alright? Orang yang keimanan dia kuat, yang dia langsung tidak merasakan ujian yang besar tanpa harta, yang tawakal dia sangat tinggi, maka dia tak ada aspek yang berlebih-lebihan. Jadi kita jadi seperti Abu Bakar. Abu Bakar yang dia langsung tidak rasa ragu-ragu untuk nak membelanjakan keseluruhan harta ni jalan Allah. Bila Nabi tanya apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu, dia kata Allah dan Rasulnya. Iman yang setinggi seperti itu tak ada masalah. Tetapi ada sebahagian manusia yang mana keimanan dia masih tipis, tawakal dia masih rendah, kalau dia bersedekah banyak, mungkin akan menyebabkan bila dia hidup dalam keadaan yang sukar, diuji tanpa harta, dia mungkin akan mengeluh, dia mungkin akan kufur, dia mungkin akan macam-macam, mungkin pasangan dia, isteri dia pun akan baling pinggan mangkuk, akan jadi tak sabar pada dia, bukan huru-hara kaum keluarga dia. Maka dalam keadaan itu dia kena fikirkan keadaan sekeliling, keadaan keluarga dan dirinya. Maka janganlah dia berlebih-lebihan sampai membuatkan dia kehilangan kesemua harta dia. So berbeza. Tahap keimanan seseorang itu menentukan tahap seseorang itu sama ada berlebih-lebihan ataupun tidak. Dan walaupun yang, of course orang yang mempunyai iman yang lebih, sedekah mereka itu yang lebih, itu lebih baik. Tetapi orang yang tidak mampu, maka jangan kita terlalu ekstrim sampai merosakkan diri kita. Kata Nabi SAW, walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Orang yang terlalu bersusah, berekstrim dalam agama ni, dia akan tewas. So kita tak nak bila kita sedekah tu sekali boom, lepas tu kita give up. Kita dah habis go down. Tapi sebaik-baiknya adalah yang sekiranya seandainya kita boleh beristiqamah untuk nak melakukannya. Ada orang kata sekiranya kita bersedekah pada bulan berbuka puasa tapi berlaku pembaziran, sampai ke pahala bersedekah tersebut.
Sedekah ini antara kita dengan pihak yang diberi. Sekiranya kita dah sampaikan hajat kita untuk nak bersedekah, kemudian orang itu menggunakannya dengan pembaziran dan sebagainya, maka itu terpulang pada diri dia. Tetapi untuk kita, side kita dah sampaikan apa yang kita beri kepada orang tersebut. Bukan lagi tanggungjawab kita, tetapi akan ditanya ataupun apa yang ditanggungjawabkan adalah si fulan yang mendapat sedekah dan bantuan daripada kita, bagaimana untuk menguruskan perkara tersebut. Baik. Alright, so kita tengok kalau ada soalan di Zoom. Okay, tadi kita dah jawab. Alright. Okay, semua soalan itu telah dijawab sebentar tadi. Baik. Ada yang tanya, Ustaz, betul ke kalau kita pasang lagu raya orang dalam kubur tu terseksa? Ada orang pernah cakap, tak betul. Yang akan terseksa kalau kita yang leka ini, kita lah yang akan terseksa nanti. Allah lah yang akan seksa kita. Orang yang dalam kubur itu tak ada kaitan dengan lagu-lagu raya kita itu, tak ada kaitan dengan takbir raya kita. So dulu pun orang cakap kalau kita bertakbir raya, orang dalam kubur tu akan sedih dan terseksa. Sebenarnya itu semua kepercayaan yang karut dan marut yang tak ada dalam agama kita. Ustaz, kalau tak solat witir after tarawih tak apa ke? Bukan kata salah, tapi rugi. Maksudnya sebab sunnah Nabi SAW, Nabi kata kalau kita nak solat malam, kita solat dua. Kalau kita dah nak stop ataupun kita dah tak nak lagi solat malam, maka kita ganjilkan dia dengan solat witir. Solat witir adalah sunat bagi kita, sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Kalau kita tak buat, kita rugi. Tapi kalau tak buat, bukanlah berdosa ataupun rosak qiyam kita, rosak tarawih kita. Boleh ke takbir raya pada hari biasa? Boleh je, tak ada masalah. Tapi dia macam sebab takbir ini dituntut. Dia cuma lafaz-lafaz yang ada spesifik itu. Kalau kita nak takbir pada hari biasa, boleh saja kita nak takbir. Walaupun syiar itu adalah pada hari raya. Tetapi takbir ini adalah benda yang kita lakukan. Maksudnya kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau meninggal lahirkan anak, Caesar, adakah dikira syahid? Ada sebahagian riwayat menyebut yang melahirkan anak itu juga dianggap syahid. Jadi itu saya tak ingat secara kuat sahih ataupun tidak riwayat tersebut. Tapi itu antara salah satu daripada keperitan yang maha dahsyat. Sakit perut pun boleh mati sebab sakit perut pun boleh dianggap syahid. Ibu yang mati dan melahirkan anak, which is melahirkan anak ni antara pengorbanan yang sangat tinggi, sakit yang sangat-sangat dahsyat. Juga sakit di perutnya juga, anak yang dikandungkan di perut, maka itu juga lebih utama. Kita mengharapkan semoga Allah mengurniakan pahala syahadah kepada dia. Ustaz, kalau bangun 4 pagi tu kita solat hajat ke atau solat tahajud kira solat malam ke? Okey. Solat malam adalah qiyam. Okey. Solat tahajud, solat apa yang kita namakan sebagai solat hajat, ini semua bukan satu nama spesifik, tapi semua termasuk dalam solat malam ataupun qiyam. Tetapi masyarakat kita suka bagi nama. Solat tarawih pun termasuk dalam solat malam. Semuanya kita solat 2 rakaat. Tahajud ni sebenarnya sama je. Kalau kita solat tarawih malam hari, sebenarnya itu sama je dengan tahajud. Tetapi nama tahajud ini digunakan sebab dipinjam kalimah ni dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada malam hari ada orang yang dibangun fatahajjad bihi, dia melakukan solat. Maksudnya sebab tu bukan nama solat tu khas tahajud, bukan ada satu nama label ini solat tahajud lain daripada solat tarawih, tak. Tetapi dia adalah sifat. Tahajud ni sifatnya pada malam hari. Dan tarawih ini kenapa dipanggil tarawih? Bukan Nabi yang bagi nama tarawih. Sebenarnya dia solat malam je, solat 2 rakaat. Tetapi tarawih ni mula dikenali sebagai tarawih sebab dulu orang solat panjang-panjang. So lama-lama dijadikan antara 2 rakaat, 4 rakaat itu waktu untuk mereka duduk jap berehat. Sebab solat mereka panjang dan penat. Jadi tarawih ni macam solat berehat-rehat. Sebab tu dikenali sebagai solat at-tarawih. Tahajud sama juga sebenarnya, semua ini adalah termasuk dalam solat malam. Solat hajat pun sebenarnya dia bukan satu nama khas hajat. Tetapi cuma Nabi bagi tahu siapa yang
ada sebarang hajat yang nak diadukan, dimohon kepada Allah, maka dibangun mendirikan solat 2 rakaat. So sebenarnya bila kita solat 2 rakaat, kita meminta kepada Allah. Itu sebenarnya termasuk solat sunat biasa. Tetapi masyarakat kita pergi tampalkan ini satu solat khas, hajat yang kita sangka dia adalah solat yang berbeza, tetapi kalau kita lakukan di malam hari, maka ia juga termasuk dalam qiyamul lail kita. Apakah beza sedekah kepada yang memerlukan dan kepada yang tidak memerlukan? Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Sedekah ini sebenarnya tidak mengambil kira orang tu perlu ataupun tak perlu. Dan orang yang memerlukan itu macam zakat. Zakat ini kita beri kepada asnaf, dan sebahagian asnaf itu memerlukan, seperti fakir dan miskin. Sedekah tidak semesti kita berikan kepada orang-orang susah. Sedekah ini kita boleh berikan dalam bentuk hadiah. So, contohnya bila kita memberi kepada sahabat kita, kita memberi kepada guru kita, kita memberi kepada anak murid kita, kita memberikan kepada sesiapa atas tujuan mahabbah, itu juga sedekah. Maksudnya tujuan sedekah ini bukan hanya untuk nak membantu orang dalam kesusahan, tetapi boleh jadi sedekah ini juga untuk nak membina mahabbah, tautan ukhuwah, kasih sayang. Sebab tu Nabi SAW juga pernah menyebut sedekah kepada orang kaya. Maksudnya jangan kita ingat kita tak boleh sedekah, kita tak boleh belanja orang kaya. Kita boleh belanja orang kaya, kan? Sebab itu mungkin membina ukhuwah, membina tali persahabatan yang lebih baik dengan dia. Maka sedekah itu tidak disyariatkan khas kepada orang susah sahaja, tetapi lebih luas. Sebab tu Nabi bagi tahu kalau kita sedekah kepada keluarga kita, kita akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Yang penting kita nak meraih pahala daripada Allah. Sedekah ni sebenarnya nak mendidik kita untuk nak kita memberi. Zakat tu yes, dia ada asnaf yang tertentu untuk nak kita ni lah. Alright, kita tengok ada di Zoom, ada chat tadi. Kita boleh sedekah juga pada non-Muslim dan juga dapat pahala. Of course, maksudnya bukanlah bererti sedekah itu hanya untuk orang-orang Islam. Sebab sedekah ini mengajar kepada kita nilai kemanusiaan. Untuk nak kita memberikan sesuatu itu, mengharapkan ganjaran daripada Allah dengan tujuan sama ada untuk nak seperti apa yang kita kata tadi, untuk nak membina kasih sayang ukhuwah ataupun untuk nak membantu orang yang memerlukan. Itu semua terpulang kepada objektif kita. Tetapi niat kita adalah satu, adalah untuk kita nak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang tanya, adakah Nabi Musa adalah orang yang dibangkitkan dulu? Tak. Orang yang bangkitkan yang pertama sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim. Ana awwalu man yushaqqu anhul qabr. Aku adalah manusia yang pertama sekali akan dibangkitkan daripada kubur. Tetapi apa pun hadis yang orang melihat Nabi Musa itu dalam keadaan tidak menafikan bahawa Nabi kita telah dibangkitkan sebelum itu, cuma kita akan bertemu dengan, akan melihat ke arah Nabi yang lain dulu. Wallahu a'lam. Baik, okey, ada yang tanya apa pandangan doktor tentang negeri jatuh hukum haram. Mungkin itu apa yang dia nak dikaitkan dengan pandangan daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Dia hukum apa haram yang disebutkan ini adalah daripada sudut kita ingkar kepada perintah waliul amr. Sebab Allah Azza wa Jalla kata, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan juga kepada ulil amri kita. Jadi secara overall ulil amri telah menetapkan beberapa peraturan untuk kita patuhi jika melibatkan maslahat umum, untuk nak menjaga supaya satu kemudaratan itu tidak terebak. Maka secara umum perintah-perintah daripada ulil amri kita kena follow. Sebagai contoh, kalau pemerintah telah menetapkan supaya kita berhenti ketika lampu merah, isyarat merah, maka wajib untuk kita berhenti. Haram untuk nak kita potong trafik light merah itu, sebab kemungkinan dia akan mengakibatkan kemalangan, akan membahayakan orang lain, menzalimi hak orang lain dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena patuhi. Jangan kita ingat bila orang kata haram-haram ni mesti macam haram tu arak dan sebagainya. Tapi haram ini kerana kita tertakluk kepada ulil amri di dalam dasar-dasar yang membawa maslahat kepada masyarakat umum. Baik. Baik, saya kira sampai itu sahaja dulu kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi.